ketika itu kemarau. Maka Sayyidina Umar bertabarruk dengan bapa saudara Nabi. Ni dia panggil ambil berkat. Dan daripada dalil ini juga menunjukkan bahawa bila kita ambil berkat tak semestinya dengan Nabi. Dengan orang soleh, para ulama juga boleh ambil berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sambung perbahasan tentang perkara khilafiyah untuk kita sama-sama mengetahui dalil tentang amalan yang dilakukan oleh kita, masyarakat kita, dan dibenarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita sambung pada muka surat 133 berkenaan dengan tabarruk. Dalam isu agama, ada beberapa perkara yang menjadi banyak pertikaian. Di antaranya, pertama adalah tawassul, istighasah, dan yang ketiga tabarruk. Dan kebanyakan daripada orang-orang yang ekstremis, yang ganas, yang terlalu keras dalam pengamalan-amalan mereka, mereka mengatakan bahawa orang yang mengamalkan tawassul, istighasah dan apa orang sebut tabarruk adalah perkara syirik, ghulu dan sebagainya. Jadi ini memang ada. Maka disebabkan itulah kita perlu kepada penjelasan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang perkara ini. Sebelum ini kita telah menjelaskan tentang istighasah dan tawassul. Dan para ulama kadang-kadang menggunakan memahami dengan konteks yang sama di antara istighasah, tawassul dan tabarruk. Ada yang membezakan, maka kita akan tengok satu persatu. Apa makna tabarruk? Tabarruk berasal daripada perkataan barakah. Barakah, keberkatan. Kita sebut bahasa Melayu kita berkat. Jadi bahasa Arab pun barakah. Maknanya Arab ambil Melayu ke Melayu ambil Arab? Melayu ambil Arab lah. Jarang Arab ambil Melayu. Jadi banyak perkataan di dalam bahasa Melayu ni ambil daripada perkataan Arab. Jadi barakah bahasa Arab, bahasa Melayunya berkat. Cuma kita bila terjemah dengan makna ataupun perkataan yang sama dengan bahasa Arab ni, kita jadi tak tahu apa makna berkat. Bahasa Arab barakah, bahasa Melayu berkat. Apa makna berkat? Berkat Bila kita tanya apa makna berkat? Berkat tu berkat lah. Tak tahu nak cerita. Bila terjemah bahasa Melayu daripada perkataan Arab pun bahasa Melayu, bahasa Arab guna bahasa yang sama. Jadi sebab itu barakah adalah ziyadatu fil khair, bertambah pada kebaikan. Bila kita buat satu benda, ada kebaikan dia. Tetapi kalau kita ada barakah, keberkatannya lebih. Itu barakah. Maknanya kita buat satu perkara yang baik, maknanya ada ganjaran, ada pahala, ada kebaikan yang diberikan kepada kita. Tetapi kalau ada berkat, maka kebaikan itu lagi banyak dan bertambah. Contoh dalam rezeki lah. Bila kita sebut rezeki berkat. Rezeki berkat ni macam mana? Rezeki berkat adalah bila kita dapat duit yang kita boleh guna tu untuk pelbagai perkara yang bermanfaat. Kita boleh belanja isteri, boleh beli barang yang menggembirakan ahli keluarga, kita boleh guna untuk urusan harian kita, bermanfaat. Tapi kalau dapat rezeki tak berkat, maka banyaklah ujiannya. Kereta rosak, tayar pecah, kena denda, kena saman dan sebagainya, maka itu dia sebut kurang berkat. Sebab kita ada duit, tapi duit tak boleh guna untuk manfaat, terpaksa keluar untuk benda yang kita tak dapat manfaat. Jadi bila kata rezeki itu berkat, rezeki itu sama jumlah 1,500.
2,000, 3,000, 6,000, sama. Sama, semua sama. Cuma kalau dia dapat berkat pada bulan tu, 6,000 tu rasanya berbeza. Itu pertambahan daripada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi pada rezeki. Mana 6,000 pada bulan tu dapat berkat, boleh guna untuk pelbagai belanja dan tak susah. Tapi 6,000 pada bulan yang tak dapat berkat, Allah Ta'ala nak uji, tak cukup. Sedih, sesak nafas, kena meminjam. Itu yang disebut tidak ada berkat. Maka itu kita kena jelas dulu tentang berkat. Maka bila kita jelas tentang berkat, kita nak cari keberkatan. Nak dapatkan keberkatan. Keberkatan itu ada pada masa tertentu, ada pada tempat tertentu, dan Allah Ta'ala berikan melalui orang tertentu. Maka sebab itu kita cari tempat-tempat yang berkat, masa-masa yang berkat, dan orang-orang yang kita rasa boleh diberikan berkat oleh Allah Ta'ala. Dan kita kena tahu satu perkara yang jelas. Berkat bukan daripada benda tu. Berkat bukan daripada orang. Berkat ini adalah Allah Ta'ala bagi. Cuma pada tempat yang tertentu, masa tertentu. Contohnya hujan. Air hujan turun ni, turunnya berkat. Turun hujan tu berkat. Sehingga ada dalam suatu hadis Nabi suruh berubat dengan air daripada langit. Air hujan. Kita kalau turun hujan, kita lari. Takut demam. Tapi Nabi suruh berubat dengan air hujan. Kita nak ikut sains ke nak ikut Nabi? Jangan soal gitulah, pening kepala nanti. Jadi tak ada masalah. Nabi suruh berubat dengan air hujan. Sebab tu pernah ada orang minta dengan seorang ulama daripada Pakistan. Dia minta cara nak berubat. Ulama tu kata bila turun hujan, kita tadah air. Tadah air. Bekas yang bersih tadah direct. Jangan tadah yang turun daripada atap pula. Yang tu dengan tai tikus, tai burung, macam-macam lah. Tak boleh. Jadi yang kita tadah ni yang ruang yang terbuka, terus direct. Kemudian baca ayat tertentu dan zikir tertentu, kemudian minum air itu selama 7 hari. Boleh sembuh. Kenapa? Kerana air hujan itu berkat. Bacaan yang dibaca padanya ada berkat. Bukan Allah Ta'ala tak sabit benda ni, bukan tak kait dengan Allah. Semua tu Allah yang bagi. Sebab tu ada orang bila dia nak kritik tentang tabaruk, tentang ambil berkat ni, dia kata, siapa kita nak anggap bahawa kita ni ada berkat? Tak. Kita tak anggap bahawa kita ada berkat ni. Cuma yang bagi berkat tu Allah. Di antara kita katakan, belajar dengan guru, hormat dengan guru ni dapat berkat. Macam mana dikatakan dapat berkat? Adakah guru yang bagi berkat? Guru tak boleh bagi. Guru tak boleh bagi berkat. Habis tu guru, macam mana kata hormat guru, taat pada guru boleh dapat berkat? Kita tengok pada orang-orang alim. Tengok pada orang-orang alim. Saya semalam ada program dengan 4 ulama. Baba Ghazali, Maulana Hussein, kemudian Syekh Nazrul Nasir, kemudian Dr. Luqman Al-Hakim Al-Azhari. Mereka bila mensyarahkan sesuatu hadis, tak lekang, tak terlepas daripada mulut mereka akan sebut apa yang diajarkan, yang disyarahkan, dihuraikan oleh guru mereka. Padahal mereka belajar tu mungkin 20 tahun yang lepas. Mereka pernah dengar daripada guru mereka 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, tapi mereka boleh keluar balik. Itulah ziyadatul fil khair. Bertambah pada kebaikan. Kita ingat apa yang guru cakap tu berkat. Adakah guru yang mengekalkan ingatan tersebut? Bukan. Allah. Macam mana Allah bagi tu? Berkat. So kita kena faham makna berkat tu. Jadi sebab itu bila kita suruh hormat pada guru, dengar kata guru, ni pondok, terutama di pondok di Fatani, di Indonesia dan sebagainya, memang diajarkan sangat tentang
hormat, patuh, tunduk kepada tuan guru. Bukan nak mengagungkan. Bukan nak kata mendewa-dewakan guru, tidak. Tak ada orang pun cakap macam tu. Dia yang cakap, dia yang bagi tahu, kemudian dia serang benda yang bukan orang tu amal pun. Ini yang berlaku pada masyarakat kita. Maka disebabkan itu, kita nak sebut tentang bila dikatakan bahawa ambil berkat ataupun dapatkan berkat daripada tuan guru kita. Walaupun kita kata guru tu dari segi zahirnya tak adalah baik sangat lah. Daripada guru dari segi zahir tak adalah baik sangat. Kita pergi bilik guru, elok je dia mengumpat pada anak murid dia. Zahir tak baik sangat. Tapi tak perlu kita fikir benda tu, sebab yang bagi berkat bukan guru. Yang kita disuruh untuk taat. Kita disuruh untuk patuh, dengar. Maka sebab itu dalam kita dengar, tunduk, patuh kepada guru, maka di situ Allah yang akan bagi berkat. Bukan guru tu bagi berkat. Maka sebab itu bila kita jumpa orang-orang soleh, jumpa para ulama, kita salam. Ada orang tengok ni ulama ni muda pada aku, salam biasa, tak ada masalah, salam je lah. Tapi ada orang dia nak ambil berkat, dia nak suka pada guru dia, dia cium tangan. Ada yang kalau orang Arab sampai cium pipi, cium dahi. Ini bukan nak gulu, bukan nak melampau dalam beragama, tapi nak berkat. Bukan guru tu yang bagi berkat, tetapi Allah. Maka kita yang nak, Allah yang bagi. Kalau kita tak nak, memang Allah tak bagi awal-awal lagi. Jadi ini yang kita nak sebut tentang berkat. Ada orang kata, macam mana kamu tahu ulama ada berkat? Kan ada hadis. Hadis Nabi sendiri kata. Nabi SAW bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkat ada bersama dengan akabir, orang-orang besar di kalangan kamu. Dikatakan bahawa berkat tu ada pada orang besar. Besar ni macam mana? Adakah gemuk? Kalau orang gemuk kita pergi ambil berkat. Tak. Besar, orang besar. Ulama-ulama yang dinilai sebagai orang yang dihormati. Maka sebab itu Nabi kata, hadis ni riwayat Ibn Hibban, sahih, tak ada masalah. Nabi kata, al-barakatu ma'a akabirikum. Bersama dengan orang-orang yang besar di kalangan kamu, ulama-ulama. Para masyayikh. Yang mana mereka ni ada berkat, Nabi sendiri sebut. Maka kita usaha nak dapat berkat macam mana? Dengar pengajaran dengan baik. Jangan main phone. Jangan cakap-cakap masa guru mengajar. Jangan buat perkara lain. Jaga adab dalam majlis ilmu. Jaga hak-hak guru. Tanggungjawab murid kita mesti lakukan. Maka dapat berkat. So ini berkat. Ini baru mukaddimah ni. Nak terang tentang berkat dulu. Tak masuk kitab ni. Okey, kita masuk kitab. Makna tabarruk ialah mengharapkan keberkatan daripada Allah dengan sesuatu yang mulia pada pandangannya, tu Allah. Maknanya kita dapat berkat daripada siapa? Daripada Allah. Daripada Allah, bukan daripada orang. Sebab itu guru, dulu orang pondok sangat hormat pada guru. Sehingga sekarang bila orang bersalam dengan tuan guru ni berlutut. Nak bersalam dengan tuan-tuan guru ni berlutut. Nak bersalam. Dia kata ni gulu, melampau, terlalu mengagung-agungkan guru sehingga taksub pada guru. Tak. Ini bukan perkara yang didakwa seperti yang dikatakan, ditohmah oleh mereka. Tak. Inilah yang disebut sebagai adab. Daripada adab dapat berkat. Maka sebab itu yang bagi berkat itu Allah. Kemudian yang mana kita ambil berkat daripada sesuatu yang mulia pada pandangan Allah. Kalau Allah Ta'ala memuliakan air hujan, Allah Ta'ala memuliakan Baitullah, Kaabah, Allah Ta'ala memuliakan Hajarul Aswad, Allah Ta'ala memuliakan pada masa-masa tertentu, maka kita nak ambil berkat pada masa itu, tempat itu, orang itu, maka Allah Ta'ala boleh turunkan berkat. Maka sebab itu kita tengok beza antara orang yang berkat dengan orang yang tak berkat. Ada seorang tuan guru yang hidup lagi di Malaysia. Nama dia
Nama apa? Grand Mufti India, Sheikh Abu Bakar. Mufti India. Jadi di sana beliau ada satu pondok, satu madrasah, yang mana dalam madrasah beliau tu ada ribuan pelajar. Ribuan pelajar ni semuanya beradab. Semuanya dengar kata guru. Semuanya belajar dengan baik. Tak ada masalah. Kita nak jaga pelajar dalam satu bilik darjah 30 orang, 25 orang pun dah pening kepala dah. Beliau jaga madrasah beliau ribuan orang. Ada orang tanya, Syekh, macam mana pelajar kamu ni semua disiplin? Bagus, sopan, beradab, bagus. Dia kata dia tak ada apa-apa. Allah Ta'ala yang bagi. Allah yang bagi. Dia tak buat apa. Dia tak ada masukkan kursus, tak ada. Dia tak ada buat satu motivasi, ceramah, tak ada. Allah Ta'ala bagi semua. Kemudian orang tanya balik kepada ulama'-ulama' keliling dia. Macam mana pondok syekh ni boleh jadi semua pelajar begitu beradab? Maka dijawab bahawa dia sendiri tu orang yang ada berkat. Syekh ni, dia sendiri ada berkat. Dan keberkatan yang ada pada dia tu melimpah pada orang di keliling. Melimpah pada orang keliling. Dan nak tengok bukti melimpah tu, ada. Di Malaysia ada seorang dapat berkat daripada dia. Kita tengoklah berkat dia tahan berapa lama. InsyaAllah lah kalau berkat daripada syekh tu kekal, habis sampai tempoh yang ditetapkan. Dapat berkat. Ini berkat daripada guru. Dia sendiri masa belajar sangat jaga adab, dan dia ni ada berkat. Allah Ta'ala bagi berkat pada dia. Istilah kita sebut orang berkat. Sebab kalau kita kata, oh ni wali yang hidup, nanti orang kata hulu pula. Dia orang yang berkat. Doa dia dapat ilham dan sebagainya. Itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Tak ada orang nafi. Maka sebab itu tabarruk mempunyai pengertian yang sama dengan tawassul, isti'anah dan istighasah. Bila kita sebut tawassul, apa tawassul? Kita menyebut nama wali, nama orang soleh dalam doa kita. Apa tujuan sebut? Tujuan sebut berkat daripada nama dia, Allah Ta'ala makbulkan. Berkat daripada nama dia tu, insya-Allah Allah Ta'ala makbulkan. Berkat daripada kita sebut Syekh Abdul Qadir Jilani, ataupun kita sebut tentang ulama'-ulama' yang ada di Malaysia, ataupun ulama'-ulama' yang ada di luar negara, ulama'-ulama' hadis dan sebagainya, ada berkat. Dahulu ulama'-ulama' kita siap ada senarai, tulis nama-nama orang yang selalu orang guna untuk bertawassul. Ada nama. Di Malaysia kita ada 3 nama, 3 habaib, nama ulama' keturunan Nabi, yang mana kalau doa dengan dia makbul. Dan setakat ni saya doa, alhamdulillah makbul. Dan guru saya doa pun makbul. Dia doa makbul, dia bagi pada saya doa pun makbul. Maka itulah yang disebut sebagai tawassul, yang sebenarnya kata para ulama mengambil berkat daripada nama orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Macam mana pula kita tahu dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Tahulah sebab kehidupan dia mulia, dilihat dianya mengamalkan semua perintah Allah Ta'ala, dan dia mati sebagai orang yang mulia. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW, bila duduk satu tempat, ada orang lalu. Ada orang lalu bawa jenazah. Nabi kata wajib ke atas. Kemudian lalu pula jenazah kedua. Nabi kata wajabat. Sahabat pun tanya, apa benda Rasulullah? Wajib dah. Apa cerita apa ni? Wajib apa ni? Maka Rasulullah SAW kata, orang yang pertama lalu ni, apa pandangan kamu? Orang pun cakap dia ni baik apa semua. Orang kata alim, soleh,
geng-geng masjid, geng-geng surau, orang puji. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wajibat. Kemudian orang yang kedua, bila lalu Rasulullah dengar ada orang cerita keburukan dia. Dia ni tak boleh pakai. Dengan kita baik belakang kita dia ngadu domba. Dia fitnah kita. Dia datang baik-baik ni nak pinjam duit, lepas tu tak bayar. Jadi orang cakap buruk. Jadi bila orang cakap buruk, Nabi kata wajibat. Jadi wajibat yang pertama Nabi kata adalah wajib baginya syurga. Wajibat yang kedua Nabi kata wajib baginya neraka. Kerana Nabi SAW kata apabila manusia itu dipersaksikan bahawa dia baik, maka wajib dia syurga. Dan apabila manusia itu dipersaksikan dia tu jahat, maka wajib dia neraka. Ini makna kata persepsi pandangan orang bahawa dia tu baik, maka itu menunjukkan Allah Ta'ala memuliakan dia. Maka sebab itu dia ambil berkat daripada orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan pandangan-pandangan orang yang ramai. Ada orang dia tak nak berkat, dia kata saya ni bukan apa. Saya lebih tahu dosa saya. Sebab tu saya tak suka orang salam cium tangan. Sebab kalau dia cium tangan sebab dia sangka baik dengan saya, tapi saya tahu lebih dosa saya dengan Allah Ta'ala. Memanglah dia tahulah. Tapi jangan larang orang lain cium tangan. Dia tahu dia punya jahat, dia tahu. Dia tahu dia atur orang ni nak pergi bungsuh dengan orang tu. Dia atur orang ni untuk pergi saman orang tu. Dia atur orang ni untuk berpakat dengan orang ni untuk fitnah orang tu. Siap boleh pakat dengan pihak-pihak berkuasa lagi untuk fitnah orang. Dia tahulah sebab dia buat. Memang patut pun tak cium tangan dia. Tapi jangan kita kata orang yang bila cium tangan, salam, hormat pada guru, dikira gulu, dikira melampau. Jangan. Sebab perkara ini bukan ada salah. Nabi SAW ajar, Nabi SAW suruh. Maka disebabkan itu, kita amalkannya kerana dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan, awal-awal lagi ulama ahli sunnah wal jamaah tak akan benarkan. Kita tengok dalil. Apakah dalil yang membolehkan tabarruk daripada Al-Quran dan hadis? Dalam Al-Quran ada diriwayat disebutkan Allah Ta'ala firman balik cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf yang mana selepas Nabi Yusuf jadi pembesar lah, menteri pembendaharaan kerajaan Mesir. Jadi ketika itu datang anak-beranak ataupun adik-beradik Nabi Yusuf. Bila dah bagi harta, dia pun kata akulah Nabi Yusuf, pakat minta maaf apa semua, settle. Kemudian tanya macam mana keadaan ayah kita. Maka ayah Nabi Yusuf ni Nabi Yaqub. Maka mereka pun ceritalah bahawa Nabi Yaqub ni sejak kehilangan engkau, dia menangis petang malam, siang pagi petang malam, nangis je sampai mata dia buta. Maka kata Nabi Yusuf AS, izhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkanlah pada muka ayahku supaya dia dapat melihat kembali. Surah Yusuf ayat 93. Nabi Yusuf kata ambil baju ni, letak pada muka ayah kita, kemudian angkat, insya-Allah sembuh. Ada ulama bincang, ulama tafsir, sebab ni Al-Quran, ulama tafsir bincang apa maksud bila diberi baju sembuh perlihatan Nabi Yaqub. Memang ceritanya sembuh. Bila mereka adik-beradik balik, letak kain ni, angkat, buka mata jelas. Kenapa? Apa kelebihan baju tersebut? Satu ulama kata itulah berkat daripada baju Nabi Yusuf. Keberkatan yang ada pada baju Nabi Yusuf, apabila diletakkan pada mata ayah dia, bila diangkat, celik balik. Satu pandangan. Pandangan yang kedua juga lebih kurang sama. Imam Al-Barawi, dia ada kitab tafsir. Dalam tafsir tersebut dibawakan kalam Mujahid. Mujahid ni ulama yang terkenal lah.
Dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam tafsir banyak dinukilkan pandangan beliau. Mujahid mengatakan bahawa apabila diceritakan tentang ayahnya yang buta, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Yusuf, beritahu pada Nabi Yusuf, ambil baju kamu yang dahulu. Ambil baju tu, bagi pada adik-beradik kamu, letak pada muka dan akan balik semula penglihatan. Kemudian disebut dalam tafsir tersebut bahawa baju Nabi Yusuf tu adalah sebenarnya baju yang diambil daripada syurga, yang dibuat daripada di syurga, yang disebut sebagai sutra syurga. Macam mana baju tersebut boleh turun? Ianya disebut dalam tafsir bahawa ketika Nabi Yusuf AS dilontarkan di dalam api, maka Allah Ta'ala firman, ya nar, wahai api, kun bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah sejuk dan selamat sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Maka api tersebut langsung tidak menyentuh kulit Nabi Ibrahim. Langsung satu rambut, satu bulu, satu janggut tidak terbakar, tidak disentuh oleh api. Tetapi diriwayatkan baju Nabi Ibrahim habis terbakar. Habis terbakar. Bila habis terbakar, keluar daripada api, Nabi Ibrahim langsung tidak ada luka, tak terbakar. Maka ketika itu, malaikat Jibril menurunkan pakaian daripada syurga, kain yang dibuat daripada sutra di syurga, dipakaikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian pakaian itu kekal dengan Nabi Ibrahim sampai wafat. Bila wafat, Nabi Ibrahim bagi baju tersebut kepada anak dia. Nama apa? Ishak. Bagi pada anak Ishak. Ishak ni dengan isteri nama Sarah. Jadi sebab itu, Ishak pun pegang baju ni sampai meninggal. Lepas meninggal, baju ini diberikan kepada Yakub. Nabi Yakub. Anak kepada Ishak adalah Yakub. Jadi Nabi Yakub dapat baju ni. Bila Nabi Yakub dapat baju ni, sampai satu masa, Nabi Yakub ambil baju ni, ikat dekat leher Nabi Yusuf. Ikat dekat leher Nabi Yusuf. Kemudian yang itulah ceritanya bila adik-beradik Nabi Yusuf bawa pergi, kononnya nak memburu. Kemudian dia pun ambil Nabi Yusuf, tanggalkan pakaian, buang dalam perigi buta. Kemudian baju Nabi Yusuf ni dia ambil, lumurkan dengan darah binatang, bawa balik pada ayah dia. Kata Nabi Yusuf telah dimakan. Jadi ketika itu, baju yang diletakkan pada leher Nabi Yusuf masih kekal dengan dia. Maka dia pun guna baju tersebut, ada dengan dia baju tersebut sampailah dia jadi pemerintah. Maka baju itulah yang diingatkan oleh malaikat Jibril, ambil baju tu, bagi kepada adik-beradik kamu dan bawa kepada ayahnya, letak pada mata, insya-Allah sembuh. Dan sembuh. Kenapa? Kerana disebut bahawa pada baju tersebut ada wangian daripada syurga. Ini apa? Keberkatan. Berkat yang ada pada kain tersebut, yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf, kemudian kembali digunakan untuk meletak di muka Nabi Yakub dan sembuh penglihatan beliau. Inilah yang disebut sebagai mengambil keberkatan. Kita jangan pandang enteng, jangan pandang remeh tentang mengambil berkat ni. Sebab mengambil berkat itu dibenarkan dalam Al-Quran, mencontohkan tentang mengambil berkat. Sebab itu para ulama mengkisahkan tentang beberapa di kalangan mereka yang mengambil berkat daripada kain, jubah, serban guru-guru mereka. Kerana pada zahirnya ada berkat. Maka sebab itu mereka ambil berkat. Tapi orang sekarang dia kata melampau, hulu, mendewa-dewakan. Macam mana benda yang diajarkan oleh Nabi, disebutkan dalam Al-Quran, diamalkan oleh para sahabat, disebut sebagai melampau.
Ini yang masalah. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa ketika Nabi Yaqub dalam keadaan buta, lalu diletakkan pakaian anaknya Nabi Yusuf ke wajah baginda, maka Nabi Yaqub dapat melihat kembali. Ini merupakan dalil Al-Quran yang menunjukkan benda atau pakaian orang soleh dapat memberi perantara kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain disebutkan bahawa dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu menunjukkan benarnya daripada Allah adalah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberikan tenteraman jiwa daripada Tuhan kamu dan berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Ini kisah ketika mana kerajaan Bani Israel, ketika Bani Israel cuba membentuk kerajaan untuk pergi jihad. Jadi ketika itu mereka jumpa dengan Nabi Samuel. Dia kata, wahai Nabi, lantiklah seorang raja di kalangan kami supaya kami boleh berjihad. Maka ketika itulah mereka meminta kepada seorang Nabi cari raja. Maka ketika itu, pendek cerita, dilantiklah Talut. Yang mana Talut ini akan dijadikan sebagai pemerintah, raja pada mereka. Tapi bila dilantik, mereka tak setuju. Sebahagian tak setuju. Sebabnya Talut ni dia bukan orang yang bangsawan, dia orang biasa. Jadi tak setuju pula. Jadi Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa Talut ni orang yang benar, maka datang peti tabut. Apa peti tabut? Peti tabut tu peti. Cumanya peti dalam bahasa Nabi Musa dulu, peti sebutannya tabut. Jadi dalam tabut ada beberapa perkara. Peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun. Disebutkan ada pedang, ada suhuf Nabi Ibrahim dan sebagainya, macam-macam lah ada dalam tu. Jadi bila peti tu ada pada Talut, maka menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kata, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala membenarkan Talut. Sebab orang petikai tak nak terima Talut, maka Talut jadi raja sementara. Ketika perang dengan Jalut, maka Talut perang dengan Jalut. Masa tu tentera yang paling berani, paling gagah ada seorang nama Daud, Nabi Daud. Maka Nabi Daud lawan, membunuh Jalut. Bila Jalut kalah, maka ketika itulah rasmi Talut menjadi raja. Jadi nak cerita di sini peti tadi tu, peti warisan daripada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun, yang mana turun kepada Talut. Turun kepada Talut. Yang mana peti tu masa tu tak ada, memang orang tak tahu. Tiba-tiba ada pada Talut. Macam-macam lah riwayat. Ada yang kata diberikan pada tangan beliau, ada yang kata diletakkan di rumah Talut dan sebagainya. Itu macam-macam cerita. Tetapi nak ceritanya, peti tersebut memberi ketenteraman, ketenangan. Macam mana peti boleh bagi sakinah? Disebut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Tabut itu, peti tadi itu, padanya ada sakinah, ketenangan daripada Tuhan kamu. Ini peti tadi itu tak ada apa, tapi ada berkat yang boleh bagi ketenangan. Ini sebahagian pandangan ulama. Dalam hadis sebut, Nabi SAW bersabda, iksim bainan nas. Apa dia? Rambut. Ketika mana Nabi SAW dia pergi haji. Ketika haji, selepas siap semua, apa dia kita buat? Cukur. Bila cukur kepala Nabi, rambut Nabi tu, Nabi kata, ambil rambut ni, bagi. Iksim bainan nas. Bagi pada semua orang. Buat apa nak bagi rambut? Buat apa nak bagi rambut? Liyatabarraku bi, untuk mengambil berkat dengannya. Nabi yang suruh bagi rambut tu.
takkan Nabi suruh benda yang tak boleh. Nabi suruh ambil rambut ni supaya ambil berkat. Sebab itu sebahagian ulama moden dia kata barang-barang peninggalan Nabi ni habis dah, tak tahu kat mana. Macam mana dia boleh kata begitu sedangkan di Turki ada muzium nama dia apa? Nama apa muzium Turki? Tapi di situ ada banyak peninggalan yang diiktiraf itu peninggalan Nabi. Maka kalau di situ orang iktiraf itu peninggalan Nabi, takkan yang ada pada keturunan Nabi itu adalah salah. Tak betul. Sedangkan barang-barang itu ada sanadnya. Aku dapat rambut ini daripada ayah aku dapat daripada datuk aku dapat daripada gurunya dapat daripada ayahnya, sampailah kepada peristiwa di mana Nabi mencukurkan rambut itu dibahagikan di kalangan mereka. Nabi bagi rambut untuk mengambil berkat dengannya. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Maka tak payah kita petikai lagi lah sebab hadis ni sahih. Maka ketika itu antara orang yang terawal ambil adalah ramailah semua sahabat dapat, antaranya Khalid Al-Walid. Maka Khalid Al-Walid pun ambil, dia simpan di dalam kopiah dia dan dia bawa pergi perang di Merata. Cuma hadis ni ada pertikaian yang mereka petikai lah. Cuma nak ceritanya ada Nabi bagi rambut untuk ambil berkat. Seterusnya, para sahabat berebut-rebut mengambil air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengusapkannya ke wajah dan kedua-dua tangan mereka. Bagi mereka yang tidak sempat mendapatkannya, mereka mengusap daripada basahan tubuh sahabat lain yang terkena bekas air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengusapkan ke wajah dan ke tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk semua. Air wuduk tu ada pada bekas. Maknanya Nabi ambil wuduk, air tu menitik dalam bekas kat bawah. Basuh tangan, basuh muka semua ada pada bekas tersebut. Maka air itu diambil oleh para sahabat, ambil tu letak, sapu muka, sapu badan dan sebagainya. Sahabat ambil air Nabi untuk dapat berkat. Bila dah orang dah kerumun datang ramai-ramai, tengok air dah habis. Maka mereka tengok ada sahabat yang masih ada sisa air pada badan dan muka dan sebagainya. Maka dia pun ambil air juga nak dapat berkat. Kita nak kata mengagung-agungkan, kita nak kata mendewa-dewakan, kita nak kata melampau, tidak. Ini diamalkan oleh sahabat. Maka sebab itu tabarruk ini memang diiktiraf ada di dalam agama. Di antaranya Abu Bakar dan Umar. Sebahagian ulama kata antara orang yang terawal nak ambil berkat Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Pasal apa? Nabi SAW bila meninggal dikebumikan di bilik Siti Aisyah. Jadi bila meninggal Nabi ditanamkan bilik Siti Aisyah, bilik satu bilik petak. Maka Nabi meninggal situ, gali tanah situ, tanam ke bumi. Tapi Siti Aisyah masih tidur lagi dalam bilik tu. Kemudian bila Abu Bakar nak meninggal, Abu Bakar minta izin dengan anak dia untuk dikebumikan di sebelah Nabi. Maka Siti Aisyah izinkan, bila meninggal Abu Bakar digali, letak Abu Bakar. Siti Aisyah masih tidur lagi situ. Maknanya Siti Aisyah tak takut dengan hantu. Kita ni kalau kubur punya takut bukan main. Kubur orang Islam kita takut, kubur orang kafir kita tak takut. Elok je orang pergi Formosa, Melaka, naik dekat kota Formosa tu, kiri kanan tu kubur. Tak ada orang takut pun. Tapi kubur orang Islam, bukan main takut. Jadi Siti Aisyah nak takut apa? Itu jenazah Rasulullah. Itu jenazah ayah dia. Takkan jadi hantu. Ni mentaliti orang Melayu ni jauh benar dengan agama ni. Sampai takut dengan kubur. Kemudian bila Sayyidina Umar ditikam nak meninggal, maka dia minta dengan Siti Aisyah nak kebumikan juga. Maka Siti Aisyah benarkan.
Bila gunakan, dikebumikan sebelah. Maka kata Siti Aisyah, ketika Rasulullah wafat, aku tidur sebelah tanpa tutup. Abu Bakar wafat, dikebumikan, aku tidur di sebelah tak tutup. Tapi bila Sayyidina Umar wafat, maka aku letakkan kain, pembeza, penutup di antara tempat dikebumikan dengan tempat tidur Siti Aisyah. Jadi kenapa Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni radhiyallahu anhuma nak dikebumikan di sebelah Rasulullah? Ini kata para ulama, nak ada berkat. Nak dapat berkat, duduk sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut oleh para ulama. Umar Al-Khattab pernah berlaku pada zaman beliau kemarau. Kemarau panjang. Bila kemarau ni, air tak ada. Air daripada langit tak turun, air daripada telaga tak keluar. Di padang pasir. Macam mana nak hidup? Tumbuhan tak hidup, binatang mati, manusia kelaparan, macam-macam. Maka ketika itu, Sayyidina Umar bertabarruk, ambil berkat dengan Abbas bin Abdul Muttalib, ayah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa meminta hujan diturunkan. Ini Nabi ketika Nabi dah wafat, zaman Sayyidina Umar ni ketika itu kemarau. Maka Sayyidina Umar bertabarruk dengan bapa saudara Nabi. Kalau kita fikir, bapa saudara Nabi ni bukan Nabi, bukan Rasul, bukan boleh buat apa-apa. Tapi kenapa Sayyidina Umar pergi kepada Abbas untuk bertabarruk supaya hujan turun? Ni dia panggil ambil berkat. Dan daripada dalil ini juga menunjukkan bahawa bila kita ambil berkat, tak semestinya dengan Nabi. Dengan orang soleh, para ulama juga boleh ambil berkat. Ummu Salamah ada memiliki beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah botol perak. Dan orang-orang akan pergi dan mendapat berkat melalui rambut-rambut itu dan mereka sembuh. Ini disebut oleh Badruddin Aini dalam kitab Umdatul Qari. Ummu Salamah dia ada rambut Nabi, beberapa rambut yang diletakkan dalam botol perak. Maka orang pergi ambil berkat daripada rambut Nabi tersebut dan sembuh orang yang sakit. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Asma binti Abu Bakar, siapa? Anak Abu Bakar, ipar Nabi, menjadikan baju baginda sebagai ubat. Apabila Asma dan sesiapa sahaja terasa sakit, dia akan mencelupkan baju Rasulullah dalam minuman air. Air ni, ada air, kemudian celup baju Rasulullah, kemudian angkat minum untuk orang yang sakit. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim sahih. Ibnu Umar selalu memegang tempat duduk Nabi di mimbar dan mendekatkan wajahnya untuk mengambil berkat. Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, ipar Nabi juga. Ibnu Umar selalu memegang tempat duduk Nabi. Nabi ada tempat duduk di mimbar tu, dia akan pegang, mendekatkan muka di mimbar tersebut. Tempat duduk di mimbar tu. Untuk apa? Untuk mengambil berkat. Disebutkan dalam kitab Asy-Syifa Qadiyah. Tengok, ini sahabat mengambil berkat. Kalau rambut, okeylah kita kata rambut Nabi. Kalau air, tak apalah, air bekas Nabi. Ini tempat duduk Nabi. Tempat duduk. Bukan kata sebahagian daripada tubuh badan Nabi, tetapi pernah Nabi duduk di situ, maka Ibnu Umar letak tangan, pegang, nak ambil berkat. Tapi orang sekarang dia kata ambil berkat ni syirik. Sampai habis tempat-tempat yang ada peninggalan sejarah, habis. Rombak buang semua. Tak nak ambil, tak nak, karenanya jadi syirik. Dan kononnya dikatakan orang-orang ni pejuang kepada kemurnian agama supaya tak nak berlaku syirik. Sedangkan adakah ulama ketika itu, orang-orang masyarakat ketika itu buat dan mereka melakukan syirik? Tidak. Yang dikatakan syirik pada pandangan dia. Orang tak buat syirik.
Orang tak buat syirik, tapi pada pandangan dia itu syirik. Kemudian dia tebal, dia hancur, dia rombak semua. Kononnya nak memurnikan agama. Padahal kefahaman dia tu dah tidak murni. Inilah yang kita perlu jelas tentang tabarruk. Dan kita tengok pendapat ulama tentang tabarruk. Para ulama yang membolehkan tawassul turut sama membolehkan tabarruk, istighasah dan isti'anah. Semua ulama yang membolehkan istighasah, isti'anah, tawassul juga membolehkan tabarruk. Dan ramai ulama yang membolehkan tabarruk. Sebab itu ada satu perbincangan tentang makam Nabi. Adakah boleh seseorang itu mencium makam Nabi, pegang makam Nabi, ataupun mendekatkan diri dengan makam Nabi? Panjang perbincangan dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama kata tak boleh. Di antaranya yang kata tak boleh adalah Imam Nawawi. Sebahagian yang kata tak boleh. Sebab pada pandangan dia, seperti mana kita beradab dengan Nabi ketika Nabi hidup, maka begitulah kita beradab dengan makam Nabi. Mana kalau kita ketika Nabi hidup, tak adalah kita duduk rapat, duduk duduk melekat dengan Nabi, tak adalah. Beradab dengan Nabi. Maka makam Nabi pun kena beradab begitu. Itu pandangan Imam Nawawi. Tetapi kemudian yang ulama-ulama kata tidak ada masalah untuk kita dekat dengan makam Nabi, cium makam Nabi, pegang makam Nabi untuk mengambil berkat daripada makam Nabi. Dan ini disebut oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, yang mutaakhirin, yang kaum mu'tamad mengatakan boleh. Boleh bertabarruk dengan cara mendekat dengan makam Nabi, pegang makam Nabi, cium makam Nabi, walaupun dia pintu yang luar. Tapi orang sekarang kata syirik. Ini yang masalah kita ni. Kita pelik macam mana ulama kata boleh, dia kata tak boleh. Ulama kata boleh, dia kata tak boleh. Ini yang kita kata berlaku penyelewengan dalam agama. Penyelewengan. Sebab ulama ramai kata boleh, tiba-tiba perkara ini dituduh sebagai syirik, khurafat. Macam mana kalau dituduh sebagai syirik, orang yang kata boleh tu macam mana? Ulama-ulama yang kata boleh tu macam mana? Itu yang kita kena berhati-hati, supaya kita tidak hulu dalam menghukum orang. Dia kata kita hulu, dia kata kita menyeleweng, dia kata kita melampau. Kita kata kamu yang jangan melampau menuduh orang, supaya kita boleh beramal dengan harmoni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.